Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Mirzan baru-baru ini diminta isytihar harta oleh SPRM. Okay. Mirzan dan Mohzani lah. Dua anak Tun Mahathir diminta untuk isytihar harta. Dan mereka diberi 30 hari. Sekiranya tidak boleh isytihar dalam masa 30 hari, mereka boleh didakwa sebagaimana kes Daim. Tapi Mirzan kata tak boleh, 30 hari tak cukup. Ialah daripada tahun 80-an, 40 lebih tahun dia nak kena tengok balik. Susah dia kata. Isytihar harta SPRM beri Mirzan 30 hari lagi. Tambah lagi 60 hari. Suruhanjaya Penjara Rasuah Malaysia memberi tempoh selama 30 hari lagi kepada anak bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir Mirzan untuk mengisytiharkan hartanya kepada SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki berkata ini setelah ahli perniagaan itu meminta tempoh untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan adiknya Mohzani mengikut Seksyen 36 Akta SPRM. Bagaimanapun lanjutan itu hanya diberikan kepada Mirzan, manakala Mohzani masih perlu memenuhi notis 30 hari. Ya, kami benarkan lanjutan 30 hari lagi. Untuk Mirzan je, Dato' Mohzani rasanya tak ada lagi tambahan lanjutan. SPRM telah menyerahkan notis kepada Mirzan untuk membawa dan Mohzani di bawah Seksyen 36 untuk memaksa mereka membuat isytihar harta dalam tempoh 30 hari. Kan? Dalam tempoh 30 hari. Okey. So dalam perkembangan yang sama juga, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sahkan bahawa beliau disaman oleh Daim. Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan dia telah menerima saman yang difailkan oleh bekas Perdana Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Katanya surat tuntutan saman oleh bekas Perdana Menteri Bendahari UMNO itu antara lain menyatakan mengenai tindakan SPRM yang didakwa tidak mengikut prosedur. Azam berkata demikian semasa hadir dalam majlis dialog integriti. Baru-baru ini saya kena saman oleh Tun Daim. Daim saman saya kerana padanya tindakan Ketua Pesuruhjaya itu adalah salah. Saya tak boleh dedahkan maklumat. Jumaat lalu Peguam Daim berkata kenyataan dibuat pegawai tertinggi SPRM itu mengenai bekas Menteri Keuangan itu adalah tidak wajar. Menurut Rajesh Negaran, kenyataan Azam bahawa SPRM mensyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa adalah sangat memudaratkan hak perlembagaan bekas Menteri Kanan itu untuk mendapat perbicaraan yang adil kerana kes mahkamah masih berjalan. Katanya kenyataan itu secara konsisten menyiratkan atau menyatakan secara jelas bahawa Daim bersalah dan jelas mengabaikan anggapan tidak bersalah yang menjadi asas kepada sistem. Selain kenyataan secara langsung, terdapat juga kebocoran yang tidak berkesudahan melalui apa yang dinamakan sebagai sumber SPRM dan sebagainya. Sehari sebelumnya, Azam berkata SPRM mungkin memanggil Daim untuk disoal siasat semula untuk membuat pengesahan mengenai harta-harta yang tak diisytiharkan. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut, tetapi sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain ialah hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan luar negara. Okey. Ni tertarik saya sebab mereka mempersoalkan daripada segi subjudis. Adakah tindakan Azam Baki mempersoalkan bahawa berkemungkinan Daim mempunyai harta yang lebih banyak lagi di luar negara itu adalah subjudis? Kan? Adalah subjudis. So itu satu persoalan kita kata. So tak apalah kan? Kita akan lihat nanti. Dan saya tertarik sebab biasanya konsep subjudis ni adalah menyentuh dalam kehakiman terutama di Britain di mana masih ada menggunakan sistem juri. Sebab di kat Malaysia kita tak ada sistem juri. Kita menggunakan sistem, kita dah hapuskan lama sistem juri di mana keputusan itu ditentukan oleh hakim dan hakim seperti kita tahu profesional dan dia tidak terikat ataupun terpengaruh dengan mana-mana kenyataan ataupun social media dan sebagainya. Okay, so daripada situ saya tertariklah kalau kes ini dibawa nanti dan insya-Allah kita akan lihat sama-sama apakah keputusan dan bagaimana kes subjudis ini sama ada boleh diterima atau tidak dan mungkin jadi presiden kepada kes-kes yang lain. Okey. Alright. Baru-baru ini dalam masa yang sama juga saya kata Nick Allen diugut bunuh. Ugutan bunuh Nick Allen, polis terima 5 laporan Saifuddin. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata, polis telah menerima 5 laporan berkaitan ugutan bunuh terhadap Peguam Nick Allen Zurin.
Kenyataan, katanya kesemua 5 laporan polis itu dibuat di Kuala Lumpur. Kita pantai dari Perlis sampailah ke Sabah. Semua yang lain belum. Yang ada cuma KL. 4 laporan di Seri Hartamas, 1 laporan di Jinjang. Kalau laporan libat ancaman nyawa, polis tidak akan pandang enteng, kata menteri itu. Saifuddin juga turut menggesa orang ramai menjaga keamanan dan keharmonian dan menegaskan pihak berkuasa akan mengambil tindakan terhadap mereka yang mengeluarkan ugutan bunuh. Yang menariknya tuan-tuan, yang geng-geng yang keluarkan ugutan bunuh ni, dia ingat dia pakai fake account. Dia pakai fake account ni orang tak boleh nak trace. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pakai fake account tu bukan bermakna tuan-tuan dan perempuan tak boleh kena trace. Okay, ini nak cerita. Di Malaysia ni, atau di dunia lah, tuan-tuan pakai fake account, pakai fake name, pakai fake apa semua tu, bukan bermakna tak boleh nak trace tuan-tuan. Saya pernah kenal satu hacker yang kerja dengan jabatan kerajaan. Dia asalnya dia hacker. Memang dia hacker orang kita, orang Malaysia. Bukan orang luar, orang Malaysia. Kemudian dalam masa saya jumpa dia, saya borak-borak dia kata dia tak ceritalah dia hacker. Dia kata dia kerja dengan satu jabatan kerajaan, terutama bahagian ICT. Cerita, rupanya dia adalah ketua bahagian keselamatan cyber. Cerita, lah dia cerita, buka cerita, rupanya dulu dia adalah seorang hacker. Cuma dia kata dia belajar hacking ni untuk suka-suka. Dia memang background dia bahagian IT. Dia buat hacking ni untuk suka-suka. Dan dia antara hacker yang hebat dekat Malaysia. Dekat dunia lah kita kata, bukan kat Malaysia. So, satu soalan saya pada waktu itu pada dia. Katakanlah seseorang tu pakai fake account. Kita boleh trace ke? Dia kata, selagi mana ada digital footprint, selagi mana dia login pada digital footprint tu, kita boleh trace siapa dia. Kita mungkin tak tahu detail alamat dia, tetapi kita boleh dengan dengan gambar di muka dia, dengan trace, banyak kaedah untuk kita trace, akhirnya kita tahu siapa dia. Kan? So kalau kau ingat kau boleh buat ugutan bunuh, kau boleh lepas begitu saja, teruskan. Kan? Teruskan. Alright.